Ta'budun. Ta'budun maksudnya apa? Mat asli asalnya mat asli, kemudian kita panggil dia sebagai mat arid lis-sukun. Saya nak kongsikan dengan anda dekat sini. Okey, saya nak kongsikan sesuatu benda yang untuk anda faham. Untuk anda faham tengok ni. Kalau anda faham formula ni, saya nak cerita dengan anda, kalau anda faham formula ni, anda tak akan tersilap. Baru-baru ni ada viral satu kesilapan, tetapi nak ceritanya, apabila kita faham formula ni, kita tak akan silap. Jadi saya nak kongsikan dengan anda. Okey, anda tengok macam mana daripada maksi perbezaan dia. Ta'budun, ta'buduna. Okey, saya kongsikan mudah untuk anda faham. Ta'budun ini adalah asalnya mat asli, daripada mat asli. Mat apa? Okay. Daripada mat asli, kemudian apabila ada mati. Apabila ada mati, asalnya mat asli, apabila ada mati, kemudian maka jadilah dia mat arid lis-sukun. Kenapa dipanggil mat arid lis-sukun? Kerana mat asli asalnya mat asli. Mat arid ni maksudnya apa? Maksud mat arid iaitu kita boleh baca dia tambah harakat dia daripada bukan sekadar asalnya 2, kita kena baca 4 dan juga 6 harakat. Jadi kemudian sebab apa? Lis-sukun, asal ta'buduna, kemudian dibaca dengan mati, maka dia mat arid lis-sukun. Boleh jelas? Okey. Yang baru-baru ni ada di kalangan ni, dia tersilap. Sebenarnya tersilap. Dulu sebelum saya faham macam mana terjadinya mat asli kemudian pergi kepada mat arid lis-sukun, dulu saya pun tersilap. Tetapi apabila kita faham formula ni, kita tak akan tersilap. Okey, ayat yang tersilapnya pada surah Yusuf. Okey, dalam surah Yusuf ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23 muka surat 238, okey, ayat surah Yusuf ni, perkataannya mathwai. Perkataannya adalah mathwai. Okey. Yang tersilapnya dekat sini adalah, dulu saya pun panggil dia sebagai mak apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maklin. Okey. Sebab apa? Huruf ya. Tetapi bukan. Silap. Kenapa kata bukan dipanggil sebagai maklin? Anda kena faham formula asal dia. Asalnya wa ini dipanggil sebagai mat apa? Mat asli. So sekarang ni huruf ya ini, apabila kita berhenti, ceritanya tentang berhenti. Apabila dia berhenti, maka dia dah jadi mati. Mati ini, maka jadilah dia, datanglah ia ni, formula ni sama je. Jadilah datang dia, apa dia? Datanglah mat arid lis-sukun. Sebabnya asalnya mathwa ini mat asli. Kemudian datang mat arid tu maksudnya datang, boleh datang lagi 4 dan juga 6 harakat. Datang maksudnya kita boleh baca 4 dan juga 6 yang asalnya hanya 2. Asalnya hanya 2, kemudian boleh baca 4 dan juga 6 harakat. Sebab apa? Lis-sukun. Sebab ada tanda, sebab ada mati, sebab kita mati. Sebab apa mati? Sebab kita berhenti. Jadi mat-wai boleh baca 2, ataupun anda nak baca mat-wai 4, ataupun anda nak baca mat-wai 6 harakah. Boleh? Boleh faham? Okey. Berbeza dengan mat arid. Mat arid lain. Mat arid, okey, anda kena faham berbeza dengan maklin. Maklin, anda nak kenal maklin, anda kena kenal huruf itu asalnya bersifat lin. Okey, asalnya bersifat lin, dan huruf lin adalah waw mati ataupun ya mati sebelumnya baris atas. Ini adalah sifat lin. Sifat apa? Sifat lin. Okey, saya bagi contoh. Baik.
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fi alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bukan, li ila fi Quraisy. Saya nak baca ayat lain ni. Li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal baitil ladzi rabb hadzal baitil ladzi. Kalau kita baca berhenti, kalau kita baca sambung, huruf ya ini bersifat lin. Apabila bersifat lin, kemudian huruf yang bersifat lin ini ada huruf ini kalau kita berhenti maka dia jadi mati. Maka daripada huruf yang bersifat lin, hanya bersifat lin kena baca lembut saja, dia tidak ada harakat untuk dia. Jadi kita pun bolehlah baca dia mad lin. Dan mad lin ini daripada asal dia tak ada harakat, dia boleh baca 2, 4 dan juga 6 harakat. Boleh. Rabb hadzal bait. Alif lam, ada alif lam. Okey, nampak? Faham? Kalau kita baca Rabb hadzal baitil ladzi, ada ke tak kita baca Rabb hadzal baitil ladzi? Tak ada. Dia sifat huruf yang bersifat lin tidak ada harakat. Tetapi apabila dia berhenti maka datanglah harakatnya. Harakatnya kita boleh baca 2, 4 dan juga 6 harakat. Boleh faham? Sama seperti khauf. Khauf min khaufin bismillah. At'amahum min ju'in wa amanahum min khaufin bismillah. Khaufin ini adalah perkataannya. Asal perkataan khauf. Apabila saya dah sebut tadi waw sebelumnya baris atas. Tapi kalau anda tak berapa nak ingat, anda ingat ni je. Kalau huruf itu dia huruf waw atau ya ada tanda mati, dia mesti kena ada sifat lin. Dia mesti kena ada sifat lin. Dia ada tanda mati. Tanda mati macam ni. Okay. So apabila dia ada sifat lin, ketika berhenti barulah datang dia mad lin, barulah datang harakat. Yang asalnya sifat lin tidak ada harakat. Kemudian apabila berhenti barulah jadi 2, 4, 6 harakat. Berbeza dengan yang ni. Alif sebelumnya baris atas. Ada kaitan ke? Ada kaitan tak? Tak ada. Tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Waw sebelumnya alif. Alif tak ada. Boleh faham Okey, jelas. Okey, so alhamdulillah semoga terjawab isu tentang perkataan mathwai. Yang ni bukan cerita dia itu adalah kelebihan yang kita nak share, hikmah di sebalik kesilapan seseorang menyebabkan ramai yang ambil tahu. Dan ikhlas saya cakap, kesilapan yang dilakukan, saya pernah buat kesilapan itu. Saya sendiri pernah buat kesilapan tu, dan kebanyakan masa saya belajar dekat Ma'had Tahfiz dulu, saya kata mathwai ini adalah sebagai mad lin. Kita sebut sebagai mad lin. Dia jadi waswas. Sebab apa? Dia jadi waswas sebabnya adalah mathwai ini huruf ya dia mati. Dan dia tak ingat syarat untuk jadi sifat lin ataupun mad lin, ni syarat dia. Waw mati sebelum baris atas. Ya mati sebelumnya baris batas. Ni bukan. Ni ya mati. Ya mati ni sebab berhenti. Tak ada kaitan. Okey. Dan sebelumnya alif tidak ada kaitan. Okey, boleh? Kesilapan. Kadang-kadang kesilapan menyebab ada hikmah yang Tuhan nak mengajar kepada kita semua. Untuk kita lebih faham. Lebih faham sesuatu ilmu. Dan alhamdulillah, benda ni saya faham apabila saya mula mengajar. Dan saya cari formula dan alhamdulillah apabila kita faham asas, kita keluarkan formula, kita lebih faham dan terangkan kepada orang lebih faham lagi. Jangan risau. Jadikan sesuatu benda yang berlaku ada hikmah di sebaliknya, insya-Allah, dan tak perlu kita claim apa-apa dengan sesiapa. Kita sebagai
orang yang belajar sentiasa kena upgrade diri. InsyaAllah apabila kita upgrade diri, Allah SWT akan upgrade diri kita dan semuanya, insyaAllah. Okey, faham ke faham? Jelas Izhar? Semoga bermanfaat perkongsian saya tadi. Dan kalau ada saya tersalah cakap ke apa, ada tersilap cakap, bagi tahu dekat saya, boleh PM saya. Kalau ada yang saya tersalah ke apa, bagi tahu dekat saya. InsyaAllah kita betulkan sama-sama. Sebab kata kesilapan ketika kita live tak sama. Ketika kita live, apabila kita tersilap, dia dah jadi rakaman. Dah jadi rakaman, so tak boleh nak betulkan lagi dah. Okey, apa-apa saja yang berlaku bagi tahu dan kita akan bagi tahu yang ni silap ke apa ke. Boleh ke? Boleh? InsyaAllah kalau ada yang menonton ini adalah orang-orang yang hebat, guru-guru yang hebat, kalau anda kesilapan daripada saya, anda boleh tegur, tidak menjadi masalah. Saya masih belajar lagi dan saya akan teruskan belajar dan misi saya kena berguru sehingga ke akhir hayat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, kita teruskan supaya Allah SWT pemudahkan segala urusan kita, sentiasa belajar, upgrade ilmu dengan kita sentiasa belajar dan juga upgrade ilmu dan berguru, insya-Allah Tuhan akan mudahkan kita. Kalau kita ada kesilapan ke apa-apa, insya-Allah guru akan tegur kita, insya-Allah. Okey, saya rasa itu saja. Ingat perkataan ta'allam wa'allam, belajar dan juga mengajar. Dan apabila kita mengajar, kita ajar, kongsikan dengan orang lain. Balighu anni walau ayah, sampaikan walaupun satu ilmu yang anda ada. Kemudian apabila kita sampaikan kepada orang lain, kalau sekiranya ada kesilapan ke apa, kita tanya guru balik. Kalau kita sampaikan orang kurang faham, kita tanya guru balik. InsyaAllah kefahaman kita akan lama-lama akan semakin bertambah, insyaAllah. Dan untuk siapa yang nak dibantu, nak dibimbing di Al-Mukhlisin, kita ada ITQK, Intensif Tajwid Ulum Quran Karim. Kita bimbing secara grup, bukan sekadar kita belajar ilmu tajwid, kita belajar ulumul Quran. Ulumul Quran, ilmu-ilmu tentang ilmu Quran, ilmu fawasilnya, ilmu resamnya, ilmu rasmul Quran, lagi ilmu tabti dan banyak lagi. 7 cabang ilmu yang kita kongsikan secara apabila kita bedah surah, kita kongsikan apakah 7 ilmu itu, insya-Allah. Okey, itu saja perkongsian saya. Saya sudahi dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahmanir Rahim. Hadirkanlah perasaan cinta kami kepada Quran, ya Allah, cinta kepada-Mu dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana Kau hadirkan perasaan cinta kepada orang-orang saleh, ya Allah. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, pemudahkanlah urusan kami untuk bantu 30,000 pecinta Quran yang cinta kepada Quran, cinta kepada-Mu dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui konsisten berguru, ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Itu sahaja I Love Team Al-Mukhlisin. Saya perlu konsisten berguru sehingga ke akhir hayat. Sekiranya ada pahala daripada majlis ilmu cinta Quran, kami sedekahkan kepada kedua ibu bapa kami supaya mereka tenang di dunia dan tenang di akhirat. Apa kata Al-Mukhlisin? Al-Mukhlisin tajwid, kita nak baca Quran bertajwid, kita jaga makhraj sifat dari kawakib tidak. Lifestyle, kita nak baca Quran bertajwid, kehidupan juga kehidupan bertajwid, iaitu kehidupan bersistem. Sistem apa? Kita buat apa yang Allah SWT suruh, kita tinggal apa yang Allah SWT larang. Okey, itu saja perkongsian saja. Macam mana nak dibimbing tadi? Boleh WhatsApp ke nombor 0194809293. Saya sudah dengan apa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.